Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang pada semua. Okey, so uh, hari ni aku nak buat sedikit counter, pandangan counter sikit. Okey, tentang counter M-Tronic. So mungkin tak ramai yang berminat tentang M-Tronic tapi aku nak buat sedikit pandangan lah. Okey, tentang uh, apa yang terjadi di counter M-Tronic. So kebanyakan okey, sebelum aku nak buat review ni ataupun aku buat pandangan ni. Alright. Aku nak beritahu bahawa aku mungkin akan buat live. Okay, live review saham. Okay, yang last time saya sembang saham ni, review saham live. Jadi kita akan review counter-counter yang korang minta lah. Okay, request. Alright, so aku mungkin tetapkan pada hari Sabtu pula lah. Kita buat Sabtu malam, pukul 10 malam. Tapi apa-apa aku akan beritahu dekat ni lah, community review saham channel. Okay, so just sebar-sebarkan maklumat ni. Okay, share-share kan. Okay, so semoga ramai yang dapat manfaat lah. Okay, so so kita terus kepada counter M-Tronic ni. Okay, secara asasnya counter M-Tronic ni adalah counter yang aku gelar sebagai super penny. Okay, super penny sebab kalau kita tengok pergerakan dia, sekarang dia tutup, hari ni dia tutup pada harga 4 sen setengah. Okay. So super penny ni aku kelaskan sebagai counter saham yang di bawah 10 sen. Okay, di bawah 10 sen aku kategorikan sebagai super penny. Okay, di atas 10 sen sehingga 80 sen, okay, aku kelas sebagai penny stock. Okay, counter penny lah. Okay, dan aku suka trade counter penny. Okay, aku jarang trade counter super penny kecuali Warren lah. Warren tu berbeza sikit, itu game plan yang lain. Okay, and counter blue chip adalah counter yang berada di atas RM1 ataupun RM1 dan ke atas. So aku belakang lah. Itu kelas, based on kelas. So aku jarang untuk trade counter-counter di atas RM1. Okay, sebab apa aku nak sah, dan aku rasa aku lebih suka counter-counter yang berada di range, di range 10 sen kepada 80 sen. Okay, kadang-kadang counter-counter yang mempunyai fundamental yang cantik pun berada di area-area penny stock. Okay, tapi cuma penny stock ni biasalah dia mempunyai volatility yang lebih tinggi berbanding counter-counter blue chip, yang berharga RM1 lebih, RM2, RM2.5 macam tu. So volatility berbeza, dari segi harga pun berbeza. So itu dari segi kelas lah, aku kelaskan counter-counter. So M-Tronic ni aku gelar sebagai counter super penny. So kalau kita tengok kepada pattern, pattern M-Tronic ni, alright, sekejap bagi aku padam dulu ni. Lagi satu, ini adalah platform Chart Nexus, platform yang memang diberi secara percuma bagi sesiapa yang membuka account M+. Kalau kita tengok ada lambang M+ kat sini. Ini adalah Chart Nexus. So kadang-kadang aku guna agak Chart Nexus sebagai bila aku buat kajian saham lah. Kadang-kadang aku guna Chart Nexus, kadang-kadang aku guna KSC Skinner, kadang-kadang aku baru nak belajar trading view. So aku dah cerita kenapa aku guna beberapa platform ni, sebab apa, takut nanti bila ada problem dekat satu platform, kita boleh pergi ke platform-platform lain lah. Alright, so kalau kita tengok M-Tronic ni dari segi pattern dia, agak kurang jelas. Apa maksud kurang jelas? Di mana kalau kita tengok di sini, di area sini, nampak jelas satu kenaikan yang agak-agak besar, di mana dia di area sini, di area pada harga 5 sen ni, right, dia naik sehingga daripada area sini 5 sen ni dia naik sehingga setinggi 19 sen. So agak tinggi kenaikan, dan selepas itu dia terus turun. Daripada harga 9 sen dia turun sehingga kembali pada 5 sen. Kembali pada 5 sen. Alright. So pada hari ini dia break dari 5 sen dan sekarang ni dia berada di bawah 5 sen. So secara kasarnya M-Tronic ni, kalau saham-saham yang penny stock, aku jarang guna akan guna MACD lah. Aku lebih guna RSI, dan juga stochastic. So ini adalah dua
indicator, okay, yang akan selalu aku guna kalau aku guna untuk trade saham, counter-counter yang agak super penny. Walaupun super penny, walaupun tak pernah guna, okay, tetapi RSI dan stokastik, okay, antara yang agak sensitif, okay, kepada pergerakan harga saham. So kalau kita tengok Mtronic ni, ini adalah ilmu lagi satu support dan resistance. Okay, support dan resistance kalau kita tengok, ini adalah resistance, okay, yang lepas, okay, di mana kita tengok di mesin ni, kita tengok dia try kat sini, dia try dekat sini, right, dia try dekat sini. Ini adalah support dia. Okay, tengok dia cecah kat sini, okay. So bermaksud dia adalah resistance become support. Okay, bukan resistance become support, support become resistance. So ini adalah resistance dulu, dia adalah support dulu. Dia beberapa kali touch dari mesin dan akhirnya dia break di mesin. Alright, so untuk Mtronic bergerak ke atas sebenarnya dia perlu melepasi di mesin ni. Okay, untuk menuju the next one, okay, boleh dikatakan di area sinilah. Okay, kalau sebabkan dia bergerak secara range yang kecil, dia akan bergerak ke 6 sen. Okay, dan kalau kita tengok RSI dia sudah berada di area, okay, oversold. Okay, kalau tengok area oversold di sini ya. Sekejap, area oversold. Okay, area oversold. Dan juga kalau tengok stokastik sudah berada di area oversold, cuma tiada persilangan di situ, masih lagi di area bawah lah. Right. So itu pandangan aku untuk counter Mtronic. Tak banyak aku boleh cerita pasal Mtronic ni. Okay. Dan bagi yang baru lagi, okay, untuk trade counter ataupun baru saja masuk dalam pelaburan saham, okay, aku sarankan jangan. Okay, jangan kalau boleh janganlah trade counter-counter yang seperti Mtronic. Okay. So agak boleh dikatakan pergerakannya agak volatile. Okay. Kita tak nampak pattern yang sebenar. Okay. Cuba cari counter-counter yang lebih up ataupun 10 sen ke atas, okay, yang mempunyai fundamental yang agak cantik dan pergerakannya agak jelas. Okay. Pergerakan pattern yang agak jelas. So kalau kita tengok pattern dia tak berapa jelas. So apa yang aku buat ni just untuk pembelajaran saja bagi sesiapa yang dah terbeli Mtronic lah, itu sajalah. Okay. So itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.